kerja lagi. Okey. Pertama sekali saya ingin bawakan, kita lihat di sini keputusan PRK Slim. Ya, kita tahu bahawa kemenangan BN 13,007 undian, bebas pokok 2,110, bebas buku 276, majoriti 10,000. Ladang Kelapa Bali, kita tengok ya. Ladang Kelapa Bali BN 119, bebas BN 119, bebas pokok 22, bebas buku 19. Jadi di ladang Kelapa Bali ya, Kelapa Bali. Ini biasanya kalau ladang ni yang banyak adalah masyarakat India, ataupun kalau ada info tolong bagi ya. Kemudian Felda, kita tengok ya, Felda bersaut 2, BN dapat 2,801, bebas pokok ya, ataupun pejuang 240. Supaya mudah ya kita baca itulah, 240. Bebas buku dapat 4, majoriti 2,561. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa Felda bersaut ini adalah penting ya, sebab base kepada, maknanya base, menjadi base lah kepada BN. Dan ini juga patut kita persoalkan, kenapa begitu besar ya kemenangannya 2,561. Ini Felda bersaut 1, bersaut 2. Okey, Felda bersaut 1, 1,294. Bebas pokok 133, bebas buku 3. Majoriti 1,161. Itu bersaut 1. Ini tadi bersaut 2. Sekarang ini bersaut 1. Jadi tetap juga majoriti yang cukup besar. Felda bersaut 5, 1,154. Bebas pokok 91, bebas buku 4. Majoriti 1,063. Okey, ladang Sungkai. Ini ladang Sungkai. Kita lihat BN 157, bebas pokok 60, bebas buku 13. Okey, maknanya bebas Felda dan ladang ni ya, semuanya diambil oleh dimenangi oleh BN. Nanti kita lihat apakah faktor-faktornya ya. Dan yang kita kena terbuka ni ya, kena lihat secara terbuka. Pekan Lama BN 170. Ya, Pekan Lama 170, pokok 42, bebas buku 8, jadi 128. Jadi maknanya masih lagi majoriti ya, masih lagi majoriti. Ini di Pekan Lama ya. Mana biasanya Pekan Lama ni orang-orang Tionghoa ya, Cina banyak. Kemudian Cangkat Sulaiman BN 620, bebas pokok 65, bebas buku 2, 555. Itu Cangkat Sulaiman. Teralak Utara, ini Felda lagi lah kalau Teralak Utara ni. BN 1,551, bebas pokok 244, bebas buku 5, majoriti 1,307. Teralak itu Teralak Utara. Teralak Selatan BN 1,802, bebas pokok 205, bebas buku 3. Jadi majoriti 1,597. Okey. Teralak BN 424, bebas pokok 88, bebas buku 22, majoriti 336. Maknanya BN majoriti. Pekan Slim 1,000, BN dapat 1,047, bebas pokok 35, bebas buku 98, majoriti. Sungai Slim Utara BN 660,
Bebas pokok 356, bebas buku 61, majoriti 304. Kampung Kuala Selim 967 BN, kemudian bebas pokok 200, bebas buku 34, majoriti 767. Keputusan terlihat di sini, keputusan undi PRK Slim tu maknanya jelas hampir semua tempat majoriti dimenangi oleh BN. Tidak ada satu pun yang BN kalah dari peti undi. Jadi ini petandanya yang cukup jelas bahawa mungkin juga ada yang mengatakan bahawa idea MN atau Muafakat Nasional ini diterima oleh orang Melayu, sampai ada yang mengatakan lebih kemudian orang Cina 60%, kemudian India kurang lebih 60%. Jadi idea MN ini sepertinya diterima. Ini pandangan dari mungkin Ilham Center ni mereka profesional saja. Tapi kita nampak di situ MN ini, saya cakap juga pasal itu, ditambah pula dengan protes yang kita lihat, protes dari pengundi Cina dan juga pengundi PKR. Okey. Jadi kalau kita lihat BN sudah begitu menguasai dari sudut pertandingan kali ini, apakah ini ada kesan juga kepada PRU akan datang? Okey. Dan dari sinilah kita harus melihat beberapa solusi yang mungkin boleh diambil. Saya menerima SMS message tadi dari Kuantan, dari Temerloh, Temerloh, di mana beliau memberi info bahawa kita apa yang terjadi di PRK ni sebenarnya memberi juga gambaran walaupun PH tak masuk secara rasmi di sini, dan kita tahu ini adalah seat kemenangan bagi BN, kita faham, tetapi dia harus dilihat juga di luar dari PRK ni, menghadapi whatever lah cara. Seperti mana yang saya katakan semalam, caranya UMNO Barisan Nasional ini, dia tak peduli cara mereka dah buat. Ini berlaku sekarang ni. Kita dapat lihat dan banyak sangat laporan yang kita terima bahawa memang ada di sana unsur-unsur rasuah. Jadi jelas sekali bahawa rasuah tetap berjalan. Dan bagaimana untuk berdepan dengan rasuah ni? Dulu kita berdepan dengan, kalau saudara-saudara ingat, sebab tu adanya bersih 1, 2, 3, 4 ni. Satu dari sebabnya ialah undi hantu. Ya. Sekarang ni bukan undi hantu sekarang ni. Ini hantu berjalan. Hantu berjalan. Hantunya dah berjalan, dah bergerak. Dan dia orang terbuka pakai baju uniform. Kan? Pakai uniform. Jadi maknanya rasuah di era sekarang ni kita ingat jatuh lah sebab katanya rejim Melayu Islam. Tapi kalau macam ini gayanya, ini bukan rejim Melayu Islam ni. Ini memang nyelam sekali ni. Untuk menang dalam pilihan raya, anda gunakan duit. Ini sebenarnya walaupun menanglah, orang tepuk sorak kan seluruh Malaysia. Tapi dengan laporan-laporan ini rejim Melayu Islam, patutnya benda yang seperti ini apabila ada orang PAS, patutnya laranglah. Ya. Buatlah komitmen yang katanya Muafakat Nasional itu, apa dia, muafakat rasuah bersama ke? Ini menjadi masalah ni. Dan ini terlalu banyak ni laporan-laporan yang masuk ni. Dan ada yang lengkap dengan foto dan sebagainya. Jadi macam mana ni MN nak menjawab rakyat punya protes ni? Ini yang PRK dah selesai. Tetapi selepas PRK ni, saya lihat netizen mula mempersoalkan
Ya, mungkin dari sudut kemenangan itu ya sudah, itu mereka dah menang. Kita tak pertikaikan sudut itu. Tapi rakyat mula pertikaikan kenapa terlalu banyak laporan-laporan yang masuk berkaitan dengan rasuah. Ini rasuah ni yang jadi masalah. Bagaimana kita nak berdepan dengan rasuah ni? Ini yang perhatian, ya. Macam mana caranya untuk kita berdepan dengan isu rasuah ni? Ini mungkin saudara-saudari boleh bagi pandangan lah macam mana cara dia. So maknanya kalau katakan kemenangan semua wilayah di semua tempat di apa ni ini di apa peti undi tadi dimenangi oleh pihak BN, dan kita sudah dapat tahu bahawa di sana ada unsur-unsur yang kita katakan unsur-unsur rasuah ni. Macam mana cara kita nak atasi ni? Sebab kalau kita biarkan, memang ini akan tersebar ke seluruh Malaysia ni. Ini akan menyebabkan rakyat mula bertanya ni, MN ini rejim Melayu Islam. Tapi dalam realitinya, terlalu banyak kes rasuah ni. Macam mana nak buat ni? Ya? Okey, itu satu, rasuah. Nampak rasuah telefon, ya? Dengan telefonnya, dengan ininya, lengkap. Soal siapa nak ambil tindakan tu, ya silakan. Ya? Tapi, mana sudah nampak. Yang kedua, SOP. SOP bukan SOP COVID saja, tetapi SOP juga yang berkait dengan prosedur pilihan raya. Macam mana tempat-tempat digunakan sebagai tempat kempen, misalnya di masjid, di surau dan sebagainya, tapi ini berjalan. Ini berlaku. Dan tak ada siapa nampaknya yang memberi teguran secara terbuka, dan ini tanda yang tidak sihat. Ya, muhasabah diri. Ya, muhasabah diri itu betul, bagus. Kita kena muhasabah, betul. Tapi bukan saya saja muhasabah, maknanya saya ini menyampaikan saja, dan saya laporkan ini, saya kongsikan laporan ini kerana saya turun ke jalan dan saya dapat info daripada orang sini. Ya? Okey, SOP ni, pertama tadi rasuah. Macam mana nak kita atasi rasuah ni? Dulu kita berdepan dengan BN, berdepan dengan undi hantu. Ya? Macam-macam lah mereka buat. Dan ini kita berdepan pula ini dengan rasuah terbuka ni, fulus. Dulu ada juga fulus pun ada. Tapi undi hantu agak sukar, ya. Sebab sudah pemain-pemain utamanya sudah bermasalah. Tapi sekarang ni rasuah duit, fulus, depan-depan. Dan ini ada laporan-laporan yang masuk. Dan ini tanda yang tidak. Macam mana cara kita nak solvekan problem macam ni? Kita nak berdepan dengan PRU yang lebih ganas. Ini mungkin bajetnya tidaklah begitu besar. Tapi kalau misalnya berdepan dengan PRU, mereka akan belanja besar-besaran. Dan kalau rasuah ni diterima oleh masyarakat Melayu Islam, saya tak tahulah macam mana kita nak solve problem besar ni. Kalau kita PRU 15, saya yakin kalau sekarang di sini mereka boleh invest cukup besar. Ada yang kata 250, ada yang kata lebih dari itu. Dan ini macam mana kita nak berdepan dengan ini? Ya, berdepan dengan rasuah ni. Ya, PH mesti tolak Tun. Itu ada antaranya, ya. Itu antara yang harus kita ambil kira, ya. Cuma kesepakatan PH ini yang jadi masalah ni, ada yang masih lagi nak ikut belakang Tun, apa semua ni. Ini kena terbuka lah. Dan saya bila melihat keputusan PRK ini, dan PKR membuat satu decision walaupun tak secara rasmi, tapi ahli-ahli PKR membuat kata putus, tidak ada lagi dah komitmen untuk Tun dan partinya. Mungkin ini satu petanda yang cukup jelas, ya, cukup bagus, supaya ada apa itu? Ada perubahan selepas ini. Okey, itu satu. Kemudian dari sudut yang lain, macam kita katalah,
Semalam saya bincang tapi tak habis. Kemudian saya dapat info pula bagaimana orang yang sudah jatuh hukum ya di mahkamah, ya, misalnya Najib lah. Tiba-tiba dia buat kempen. Ya, dia kata ada yang bagi info, dia kata Najib tak banyak masuk tak banyak tempat dia pergi kempen. Tapi memang ada benda tempat-tempat yang dia pergi itu impaknya juga luar biasa. Dari Kota Singa, kalau ya betul dia rasuah, betul. Terima kasih ya daripada Singapura. Calon pokok memang Tun wajib bersara jika hendak PH lebih meyakinkan. Yes, betul. Dia kena bayang-bayangan Tun ni kena diinikan. Jangan wujud bayang lagi. Jangan wujud amanah ada dibayangi oleh Mahathir. DAP dibayangi oleh Mahathir. Kita sudah bagi tahu. Banyak kali dah saya bercakap benda yang sama. DAP, pengundi-pengundi DAP dah bagi tahu keputusan mereka tidak mahu dengan Mahathir. Ya. Begitulah juga dengan pengundi-pengundi. Saya yakin orang amanah juga sama. Sebahagian besarnya. Ini sebahagian kecil aja orang amanah yang mungkin masih boleh terima Mahathir. Tapi sebahagian besarnya tak terima Mahathir. Kenapa nak dipaksakan? Itu yang kadang-kadang saya rasa heran tu. Kenapa nak dipaksakan? Orang dah tak mahu ni. Kenapa nak ni? Dan ura-ura dengar berita-berita. Sebab itu bahaya. Ura-ura katanya benda tu tak betul. Tetapi dia jadi naratif. Apa naratifnya? 6 orang, ini contoh ya yang dimaksudkan dengan naratif. 6 orang pemimpin amanah akan balik ke pangkal jalan bersama dengan PAS. Ini tanda yang tak sihat. Ya. Ada berapa orang pemimpin amanah akan bersama dengan Tun contohnya. Ini tak sihat. Amanah kena develop di sini lah. Amanah kena tampil sebagai juara di bidang yang sepatutnya menggantikan PAS. Kan dulu PR, Pakatan Rakyat dulu PAS bersama. Sekarang PAS tak bersama. Sepatutnya amanah memainkan peranan sebagai parti yang independen, tak ada dibayangi oleh Tun ke, dibayangi oleh siapa, independen, menggantikan tempat PAS dalam Pakatan Harapan. Tapi kalau amanah tak mampu nak bawa imej ya, sebagai pengganti kepada PAS dalam Pakatan Harapan, memang bungkus. Sebab orang tak nampak. Kenapa orang amanah nak terikut dengan Mahathir pula? Contohnya. Sepatutnya amanah ni steady lah. Kan anda semua ramai pakar-pakar profesional ramai dalam amanah. Jadi sepatutnya amanah muncul sebagai parti yang bebas. Tak mahu lagi diwarnai ke walaupun ada, kalau ada pimpinan amanah yang masih lagi nak beria-ria sangat nak bersama dengan Mahathir, ya ahlan wa sahlan, anda ikut dia lah. Ini pandangan saya. Info yang kita dapat dari bawah. Ya, info yang kita dapat dari bawah, grassroots. Buat apa nak ikut Mahathir ni? Ya. Jadi tak apa, kalau anda rasa yakin dengan Mahathir, ya silakan. Tapi jangan bawa imej amanah tu, jangan bawa diwarnai oleh Tun. Okey. Jangan bawa imej DAP walau ada beberapa orang di pimpinan DAP itu cenderung bersama dengan Tun, tapi anda jangan imejkan DAP itu diwarnai oleh Tun. Saya dah cakap benda ini cukup banyak kali dah. Rakyat menolak Tun. Terutama sekali pengundi Cina, pengundi DAP. Dan sekarang ni pengundi PKR. Jadi kenapa nak paksa ni? Ini yang jadi satu masalah. So ini kena ambil perhatian. Ya. Dan kita juga, kita lihat dan kita buat pemantauan. Sebab itu saya kata, kalau katakan, ya mungkin kali ini PH tak turun sepenuhnya. Ya, tak turun sepenuhnya di PRK ni. Tapi kena ada buat pemantauan, buat kajian bagaimana. Contohnya, hari pertama, 2, 3 tu ada keluar Najib. Boom. Netizen bantai. Pom. Lama-lama dikorangkan. So Najib tak naik dah. Banyak tempat dia tak ceramah dah. Setelah dibantai oleh netizen.
Kemudian Aziz, ingat tak video dia cakap Tamil? Pom-pom cakap Tamil, pom masuk dalam ni. Kemudian lepas tu dia tak ada ceramah banyak tempat lagi. Maknanya ada tim yang buat kajian tentang keberkesanan orang yang menyampaikan mesej-mesej ataupun kempen-kempen di PRK ni. Harus buat kajian. Jangan ini. Ini saya dapat info. Ketika berjuang melancarkan kempennya, ada pimpinan dari PKR buat kenyataan seolah-olahnya nak support, nak support macam nak support Tun lah. Anda, itu saya kata, anda tak baca ke orang PKR protes? Jadi sepatutnya pimpinan PKR memahami apa kehendak grassroots. Mereka protes. Kenapa anda nak beria-ria sangat nak mengangkat Tun? Saya sampaikan saja apa yang orang bawah sampaikan. Mereka minta saya sampaikan ini. Ada beberapa poin. Nanti saya akan bacakan lagi beberapa poin itu. So maknanya ada tim yang buat kajian. Okey, Najib tak boleh pergi dah. Dia orang dah nampak Najib tak boleh pergi dah. Zahid pun tak boleh pergi banyak. Kemudian Aziz Raib, mana yang terlibat dengan kes-kes itu, dia orang akan reducekan dia punya ceramah, kelompok apa semua dibuat. Maknanya tak dibenarkan mereka tu berterusan gitu. Yes, rakyat dah tolak Tun, tapi Amanah dan AP masih buta. Yes, ini pandangan rakyat. Sebab itu saya kata perlu ada tim yang buat kajian, yang buat analisa berdasarkan kepada netizen. Facebook, apa dia? Berapa sokongan yang kita dapat. Twitter, WhatsApp walaupun sukar, tapi kita boleh ambil kira dengan berapa banyak grup WhatsApp. Itu juga sebenarnya boleh ambil kira. Kami ahli PKR kecewa kalau kepimpinan atas masih lagi bekerjasama dengan Tun. Ini pandangan dari rakyat bawah. Tolak Tun, tolak Atok gila. Ini pandangan, ini yang saya katakan. Kenapa butakan ini semua? Saya berharap pimpinan PKR, pimpinan PH menyedari hakikat ini. Janganlah orang bawah kata, kami tak mau terima Tun yang anda mati-matian nak sokong Tun juga. Buat apa? Saya kadang-kadang itu tak masuk akal. Ya? PH Abdul Rahman kata, dia tolak Tun Mahathir di PRU 15. Rakyat bersama Anwar Ibrahim, the good man heart to friend. Jadi ini kehendak rakyat. Kenapa nak dinafikan? Sebab itu kesalahan utama dalam sebenarnya dalam kejatuhan, era kejatuhan, walaupun Hamzah mengatakan, Datuk Hamzah kata, yang problem ni sebenarnya yang jatuhkan Tun ni adalah orang-orang inilah termasuklah reformis, keadilan sebagainya. Salah tu. Kita bukan mendesak Tun suruh turun, tapi kita desak patuhi janji. Itu beza sekali dengan mendesak turun. Tapi kelompok Azmin Ali dan kartel, dia ambil kesempatan itu. Yang sebenarnya ada yang bekerja dari dalam, tarik dari dalam untuk jatuhkan PH. Di samping pula kelemahan-kelemahan yang saya katakan dulu, dan rakyat tak boleh terima dah. Selepas kejadian itu, rakyat dengan pimpinan Pakatan Harapan, rakyat tak mau terima Tun Mahathir. Cubalah faham itu. Kami takkan turun mengundi jika PH terima Atok gila tu. Ini pandangan rakyat. Dengarlah. Kenapa? Saya tak faham betul. Kenapa nak tak ni? Sokong, tolak Tun. Banyak pandangan-pandangan begitu. Kita bukan anti Tun. Banyak kali saya cakap tu. Tapi kita kena sampaikan mesej rakyat ni kepada pimpinan Pakatan Harapan supaya mereka ubah fikiran. Ubah fikiran lah. Ubah strategi. Bukan kita nak tolak macam tu. Bukan. Dalam strategi politik, rakyat tak mau terima. Tuan-tuan tengok. PAS pandai dari sudut itu. Duit dia terima dari Tun. Dari sudut itu ya, PAS memang kaki inilah ya. Ada negatif positifnya. Terengganu dapat sampai 1.6 bilion.
Kemudian Kelantan dapat 400 juta lebih. Tapi dia tetap juga tak sokong Parti Tun. Kan bahawa mereka dari sudut itu ya, dari sudut itu mereka adalah lebih apa nama nak gunakan istilahnya, tetapi maknanya mereka pandai belit lah, pandai belit gitu. Tapi maknanya kalau kita tak boleh nampak lagi, ini bahayalah PRU 15 ni. Kalau kita tak stabilkan keadaan ini, saya rasa memang bungkus ni. Kalau PRU 15 berdepan dengan keadaan seperti ini, kita paksakan. Ada sebahagian rakyat, Mahathir laknat. Ini rakyat punya ucapan. Beri peluang kepada Datuk Seri Ibrahim. Ini rakyatnya. Rakyat dah menanti pembaharuan. Ya, FV Boy. Saya pun tak undi kalau Tun bersama PH. Saya kecewa. Ini pandangan rakyat. Kenapa pimpinan Perkatapan susah sangat nak terima rakyat punya pandangan? Saya pun kadang-kadang pelik. Nak paksa juga dengan Tun. Tun tak pernah hormat pada Datuk Seri Ibrahim. Ini Aiza. Pasal apa nak respect Tun lagi? Ini pandangan rakyat. Tolong dengar. Saya kadang-kadang saya tahulah macam mana saya nak menyampaikan mesej ni. Saya nak bercakap, yalah, kita dah bercakap bukan masa dalam PH lagi, masa PH berkuasa lagi, kita dah cakap terus terang. Tanda-tanda kejatuhan semakin jelas. Tanda-tanda kejatuhan makin jelas. Tolong dengar pandangan rakyat. Tak ada, buat duli. Buat tak tahu macam tak ada apa-apa. Sekarang ni dah tengok macam mana protes rakyat. Tanjung Piai pun sama. Hidup Anwar, hidup rakyat. Yes, ini pandangan rakyat. Apalah ada pada Tun, biarlah kita anti Tun. Ini sebahagian. Saya mohon maaf kepada pihak-pihak lain. Ini ramai yang, ini kalau saya baca ni, komen-komen daripada teman-teman kita ni. Kami yakin Datuk Seri Ibrahim yang mampu kembalikan dan sebagainya. Ni, Naim Abdullah kata, DAP dan amanah bengap dan bodoh. Still, pi ikut bontot kuti. Tolonglah dengar pandangan rakyat. Kenapa tak mau dengar? Tu yang saya pun rasa, apalah diorang ni. Dah berbuih dah kita cakap. DAP dan PAN dan Amanah masih bersama Tun akan kalahkan PH. PH baik bertindak sekarang. Tolonglah dengar. Ya, tolong dengar. Ini bukan masalahnya kita memperjuangkan, pasal ada orang kata kita memperjuangkan personal Anwar Ibrahim. Bukan. Kita nak melihat rakyat, kehendak rakyat itu diperhatikan. Kehendak rakyat itu dihormati. Kehendak rakyat itu dihargai. Itu. Ini Jasmine kata, kami dah muak dengan Tun. Lidah bercabang. Jadi, ini, mohon pocok pimpinan PH pandang dan dengar pendapat netizen dan akar umbi. Jangan keras kepala. Cuba ambil perhatian. Saya tak tahulah macam mana saya nak buat lagi dah. Sebenarnya kami masa dalam PH berkuasa dah lantang selantang-lantangnya. Sampaikan berapa orang kami terpaksa kena tendang keluar daripada kementerian dan sebagainya. Pejuang lawan UMNO, PKR lawan PBBM, sebab BBM sudah jadi parti berbilang kaum, takkan jadi parti berbilang kaum. Sebabnya kalau mereka berbilang kaum, dia akan dikeluarkan dari katanya nak join MN kan. Mana boleh. MN dah, Tengku Razali pun dah bagi warning keras tu. Okey. PKR lawan 220 kerusi. Ini terserah kepada kebijaksanaan ya. Kita kena tengok nanti Sabah macam mana hasil dia. Kalau Sabah ni kita nampak saya yakin PKR ada potensi yang besar di Sabah. Dan kalau Sabah dan rakyat sebenarnya tak boleh iming-iming. Orang Indonesia kata iming-iming. Tak payah cerita yang macam langit. Tak payah. Cerita yang kita boleh mampu buat. Realistik. Jangan cerita burung terbang. Tak payah. Cerita reality. Okey, kita nak buat dalam tahun pertama apa dia, tahun kedua apa dia. Jelas, ya. Jangan cerita yang terlalu tinggi. Buat sekadar yang kita mampu. Apa yang kita janjikan, buat apa yang kita janji. Selesai masalah, rakyat akan yakin.
Tapi selagi rakyat tak yakin, selagi rakyat tak yakin kepada kita, macam manifesto yang kita buat, memang tak ada harapan. Saya terus terang saya kata, tak akan berjaya selagi rakyat tak yakin. Ya. Di waktu yang sama pula, macam yang saya sebutkan semalam, di waktu yang sama pula mereka ada kelebihan, mereka ada uang, dan uang mereka ini mereka boleh untuk rasuah, mereka guna, dia tak kira halal haram ni cerita lah. Tok lebay, tok janggut, tok apa kan, semua ni dah tak kira lah ni. Mereka ada ini. Sumber mereka ada, keuangan. Nah, kemudian yang kedua, mereka ada kuasa. Kita kena ingat mereka ada kuasa. Selagi mereka ada kuasa, mereka akan gunakan kuasa. Dulu di waktu PH cukup bagus. Tak boleh guna kenderaan dan sebagainya. Cukup cantik, mereka ikut. Bagus. Tapi sayang, yang sampai kepada rakyat bukan yang positif. Yang sampai kepada rakyat yang negatif. Kenapa yang sampai kepada rakyat negatif? Sebab netizen tak support lagi dah. Netizen masa itu rasa tenang, rasa selesai. Tak payahlah nak tolong-tolong PA, mereka dah kuasa. Mereka boleh guna media. Akhirnya yang menguasai naratif ketika itu adalah media yang hantam PH. Tuan-tuan. Dan saya ulangkan, antara yang bermain cukup dahsyat dan kuat ini, antaranya adalah yang menjadi koordinator media PH masa itu, Datuk Ainun. Dia memainkan peranan menyekat orang-orang reformis masuk ke kementerian terutama sekali di media. Jadi ini yang terjadi, ya. PKR ditolak orang kampung. Ini Mansur Omar kata, hanya pejuang boleh tembus kampung-kampung. No problem. Kalau katakan PKR ditolak ke apa ke, saya bukan masalahnya PKR, pejuang, bukan masalah itu. Masalahnya ialah kerangka berfikir ini. Ya? Nak buat kerja ni macam mana nak kena ni. So kalau katakan memperjelaskan kepada rakyat ini yang gagal. Kita gagal menjelaskan kepada rakyat. Ya? Terbaik Wak, Nur Saidi Bahari. Ya? Dan ini yang ini. Bukan saya menafikan semua parti ada kelebihan. Ya? Tetapi ada beberapa yang rakyat tak mau misalnya. So yang itu kita tolaklah dulu. Kenapa nak paksakan? Ini yang saya persoal tu, kenapa nak paksakan? Ya? Jangan paksakan gitu. Ini yang harus kita fikirkan. Okey. Kemudian kelebihan PN juga, mereka tak peduli. Mereka ada uang, mereka ada kuasa, mereka ada kesempatan-kesempatan. Di zaman Anwar dulu, di zaman PH dulu, mana ada orang menggunakan kenderaan jabatan dan sebagainya. Cukup disiplin, cukup bagus dan saling baguslah, maksudnya saling menghormati SOP itu. Tapi sekarang ni tak tahulah macam mana kita nak selesai. Masjid dan surau saja sepatutnya tak boleh digunakan sebagai tempat kempen, jadi tempat kempen. Jadi mana SOP-nya? Okey. Kemudian kita lihat dari sudut solusinya juga, ya. Ini ada, ya. Dalam 15 minit lagi kita share tentang solusi pula, ya. Tengok, ya, apa ada beberapa cadangan, ya. Ada beberapa cadangan dari teman-teman. Dia mencadangkan, ya. Mohon ambil perhatianlah, ya, kepada pimpinan Pakatan Harapan terutamanya. Dia kata pertama sekali MP Tanjung Malim. Ini pandangan daripada orang sini, ya. Masjid dan surau tempat paling Yohanis, ya, tempat paling aktif untuk tabur fitnah sekarang ini, ya. Ini yang berlaku. Terus digunakan. Jadi macam mana kita nak buat ni? Mereka boleh pakai, kita tak boleh pakai. Kemudian kita pula dengan syarat macam-macam lagi. Kena fikirlah. Kena fikir. Kalau tidak, nanti memang surau dengan masjid ni habis lah. UMNO dah lah banyak dalam tu, PAS pula tambah pula lagi. Mereka kuasai masjid surau. Ya?
PKR jangan pinggirkan Tun Mahathir kalau DAP amanah sokong. Ya, ini mungkin. Sebab itu kita balik, berbincang baliklah semua. Bukan maksudnya ketepikan Tun itu tolak, menghina Tun. Bukan. Ini salah faham dalam politik. Kita bukan menghina Tun, cool down. Dan jangan dibayangi oleh Tun. Itu saja. Jangan bayangi. PH tak boleh dibayangi oleh Tun. Ya. Pengalaman kita, PH kena berdiri sendiri, mantap, steady. Keputusannya tidak ada dibayangi oleh Tun ke siapa ke. Sebab kita kena ingat, reformasi itu adalah milik semua. Ya? Dan tak boleh dibayangi oleh sesiapa. Reformasi mesti jelas. Hala tujunya, jelas ke mana arahnya, nak buat apa ni, apa sasarannya, visi, misinya kena jelas. Oleh kerana Anwar Ibrahim sebagai pengasasnya, dan memang rakyat nak tengok apa dia yang Anwar Ibrahim mampu lakukan dalam tempoh beliau menyatakan bahawa kita ingin melihat sebuah negara yang di bawah pimpinan orang reformis, ya, seorang reformis. Dulu di Turki pun sama. Masa Erbakan, ya, ingat balik ya, tahun Erbakan dikudeta tahun kata saya 1995, ya. Ya. Jadi Erbakan ni bagus, tapi dikudeta oleh tak cukup kuat. Sama juga Erdogan. Erdogan sudah cukup bagus, tetapi cuba dikudeta oleh orang-orang yang nasionalis. Akhirnya gagal, walaupun dalam masa 6 jam. Ini yang berlaku. Rakyat di bawah tidak sabar menunggu kepimpinan Anwar Ibrahim. Ini satu. Jika PKR tanding, bolehkah menang? Soal menang atau tidak, ini kita boleh dikaji, ya. Ini bukan masalahnya sekarang ni. Memang PKR tak mau bertanding sebab ada beberapa faktor, sama juga yang di China dan sebagainya. Mengambil kira soal COVID dan sebagainya. Jadi hal-hal begitu harus ada pertimbangan. Saya bukan mengkaji PRK di sini saja, tapi kita kena lihat selepas PRK ni macam mana. Sebab itu ada beberapa solusi, cadangan. Kita tengok cadangan daripada rakyat sini. Pertama sekali, rakyat terutama sekali pendukung grassroots di Tanjung Malim, ya, terutamanya di Stream River dan sebagainya. Beliau mencadangkan supaya MP, terutama sekali MP Tanjung Malim, mengadakan pertemuan santai, ya, dengan penggerak-penggerak, ya. Adakan pertemuan secepat mungkin. Jumpa semula. Saya yakin otai reformis juga akan ikut serta. Tolong sertakan kami. Reformis ada dekat Perak ni. Sertakanlah mereka bincang apa yang boleh kita buat dan sebagainya. Dengarlah juga pandangan-pandangan orang yang agak berumur sikit ni. Kita kena ingat hardcore-nya PH ni, dia adalah hardcore daripada penggerak reformis. Jangan kita lupakan reformis. Netizen yang dari berpuluh tahun tak ada gaji, tak ada upah. Cuba anda bayangkan, boleh tak ada satu gerakan yang boleh bertahan berpuluh tahun tanpa gaji, tanpa upah? 20 tahun lebih reformis kerja ni ada gaji ke? Tak ada gaji. Tak ada habuan apa pun. Tapi mereka tetap bekerja, tetap menyampaikan mesej kepada rakyat. Kenapa? Kerana keyakinan, kerana kesedaran yang sangat dalam untuk melihat perubahan. Tapi kalau anda ambil mudah saja, janganlah. Adalah 2-3 orang yang pengkhianat. Ini tak sekedar layan lah. Ada beberapa nama dulu hebat, sekarang dah jadi pengipas pula. Tak payah. Orang yang macam ini kadang kiri, kadang kanan ni tak guna. Dia tak boleh kita bagi steering untuk membuat perubahan. Dia boleh jadi penumpang saja. Oh, anda nak tolong kami? Ya, silakan. Tapi anda nak serahkan steering kepada anda? Tak boleh. Reformis tak boleh serahkan steering gerakan reformis ni kepada orang yang bukan reformis.
Ya. Kita kena jelas itu. Ya. Jangan kita bagi kepada orang yang tak ada kesedaran reformasi. Ya. Ini tak boleh, kita tak boleh bagi. Jangan terlalu tak apalah, tak boleh, kita tak boleh bagi kepada ni. Ni idea Zulfadli. So, kadang-kadang saya kesian tengok ni. Tak adalah cerita lain kamu ni. Apa? Udahlah. Sebab itu saya kata tak tahu belajar. Ada hukum dia. Menuduh orang zina, menuduh orang liwat. Ada hukum dia. Iaitu qazaf. Tak mampu nak zahirkan 4 orang saksi, kamu kena qazaf. Dalam hukum Islam kena sebat 80 kali. Jangan main-main. Selagi perompak PH tak erat bersama rakyat seperti UMNO dan PAS. Ini mungkin. Apa salahnya kita dengar pandangan macam ni? Bagi saya terima kasih. Kena tengok apa pandangan beliau. Kenapa tak dekat? Kita kena cari jalan dekat. Sebab itu antara solusi yang terbaik ialah kita kena dekati rakyat ni cara yang betul. Bukan cara seperti mana bila nak pilihan raya baru ada. Tak boleh. Ini cara yang tak boleh. Kita kena buat pertemuan yang berkala, tersusun, merakyat, bukannya dipaksakan. Okey. Kemudian parti, kemudian cadangan juga. Okey, saya dah sebutlah tadi soal Mahathir ni, bukan kita anti Mahathir, biar faham, bukan. Maksudnya dia menyokong kita tak masalah, tapi nak suruh dia drive speed bagus, kereta kita tengah speed steady 180, tiba-tiba dia break, terpelanting lah semua. Tak boleh, cukup. Kelemahan yang berlaku yang lepas tu sudah. Kita tak boleh bagi siapa pun. Jangan kerana dia ni anak si Anu bagi dia jadi pemimpin kita. Tak boleh macam itu. Mana boleh jadi seorang pemimpin kerana dia anak kepada ini bukan warisan politik. Besar sikit fahaman politik kita. Jangan ini anak siapa? Anak ini dia boleh jadi pemimpin. Tengok kualiti dia dulu. Tengok kualiti dia. Boleh jadi pemimpin atau tidak? Ni nak bawa rakyat Malaysia ni. Sebab itu kita bukan, sebab itu ada yang bagi pandangan. Kita kena hati-hati. Saya dah nampak dah ketika keluar berita tentang anak Mukhris ditangkap kerana melanggar PKP. Tengok-tengok mabuk pula. Jadi macam mana imej yang anda nak ceritakan kepada rakyat tu apa? Nak cerita kepada rakyat tu apa? Nak cerita tentang apa? Tak boleh. Kita nak kena faham bahawa bila kita bercakap tentang integriti, kita kena jaga pemimpin kita. Yang integriti, yang ada integriti, kita kena jaga anak kita. Yang ada integriti, ini masuk dalam paper, anak kita kena tangkap dekat kelab lah, kena sana lah, sini. Macam mana? Seindah macam mana pun kita bercakap, tuan-tuan. Apa yang netizen, apa yang dia boleh dapat? Orang kampung lagi luar, apa yang dia dapat? Dia kata sama aja. Kalau orang kampung kata, ini sama aja lah. Tutup buku lah, saya cerita lah. Kalau dah macam itu, maknanya sama aja tu, maknanya dia lebih baik. Dia pilih yang bagi mereka lebih tenang bagi mereka. Sebab dia sudah menyamakan kita. Sebab itu saya katakan, beberapa kali kalau namanya pimpinan PH, pimpinan Pakatan Harapan, kita tak boleh serahkan kepada sebarang orang. Anda jangan terkeliru dengan ini dia ni anak ini, somebody. Tak boleh. Ini bukan cara untuk memimpin gerakan rakyat. Gerakan rakyat seperti macam mana kalau kita tengok reformasi ini, ada gerakan rakyat, dia mesti serahkan kepada yang ada berketerampilan. Kata orang Indonesia kata berketerampilan. Ada ciri-ciri pemimpin yang benar. Baru boleh. Kalau Erdogan, kita nampak macam mana dia dipilih oleh rakyat sampai dia mula-mula sebelum dia jadi Perdana Menteri dan sebagainya, dia menjadi
wali kota ataupun Datuk Bandar kepada Istanbul. Dia buat perubahan dan rakyat menyokong dari perubahan-perubahan yang dia buat. Walaupun dia kena penjara dan sebagainya, tetapi dia konsisten untuk rakyat. Jadi ini yang mungkin saya nak share dengan tuan-tuan, maknanya solusi dalam tajuk solusi ini, maknanya kita nak kena jelas. Kemudian kita juga kena lihat, ada juga yang kata kenapa nak gunakan itu tadi, nak terlalu yakin dengan apa lambang yang rakyat tak pernah dengar. Lambang pokok contohnya. Takkan jadi. Dia satu proses yang panjang. Sebab itu kena gunakan lambang yang sudah dikenali. Dan itu kelebihan BN. BN gunakan lambang yang sama. Ya. Jadi rakyat sudah tahu lambang itu. Ini lambang pokok. Betul kan ni? Mana dia satu ni lambang apa? Jadi menunjukkan di sana tak ada koordinasi. Kenapa tak ada koordinasi? Kenapa tak ada koordinasi? Ada pula tanya soalan, kenapa Anwar Ibrahim tak datang? Patutnya kita lah yang patutnya buat koordinasi. Nak lawan ini kita kena faham, ini nak lawan dengan gegasi. Kalau setakat nak lawan dengan pokok aja, tak payahlah. Sebabnya orang tak kenal pokok tu apa dia. Lambang pokok. Orang tak kenal. Ini bukan masalahnya bukan masalah saya katakan tadi, kena kenal betul lambang itu, kena kenal betul baru buat boleh kalau tak ada tak boleh. Okey, kemudian kita lihat juga dari aspek yang lain. Jadi yang pertama sekali saya katakan tadi, mana solusinya secepat mungkin MP ataupun berkaitan dengan wilayah ini mesti adakan pertemuan dengan penggerak semuanya, penggerak PH, buat koordinasi yang baik dan sebagainya. Soal logo ni selagi Najib tak masuk Sungai Buloh Kemudian satu lagi aspek yang harus kita lihat di sini adalah, saya ulangkan sekali lagi, saya mohon kepada pimpinan Pakatan Harapan, jangan bagi muka lagi anda dibuli oleh wakil rakyat ataupun yang berhormat di sensitif sangat. Ini dikeluarkan sendiri. Ini ada pandangan rakyat. Rakyat dah muak, dah tengok anda dibuli. Saya mohon sekali ni, tolong jangan biarkan anda dilihat di depan TV, di media dan sebagainya, anda dibuli oleh beberapa orang, beberapa kerat ini. Kenapa tak ada satu boom satu kali? Jangan bully, jangan benarkan mereka membuli anda. Itu bully namanya. Soalan-soalan yang bodoh. Kita dah tahu dah ini penyangak-penyangak ni semua. Kita tu kena tunjukkan ketegasan kita. Dulu PAS ada. PAS pernah jadi penyangak sekali. Jadi apa nak diharapkan dalam parlimen? Jadi ini pandangan netizen kata. Kena bagi betul-betul. Baru cerdik sikit wakil rakyat ni. Dan wakil-wakil rakyat ni kita pun tahu wakil-wakil rakyat UMNO dah tua-tua ni. Bukannya idea-idea sangat dah. Kita tengok sendiri pun. Tapi kalau Pakatan Harapan, pimpinan Pakatan Harapan tak mampu nak bawa idea-idea baru dan segar untuk mengalahkan hujah-hujah bodoh mereka itu, jadi anda akan dilihat oleh rakyat, anda gagal. Ini pandangan daripada ini. Saya baca ni. Ini bukan, ini pandangan daripada rakyat. Nampak kan bahawa Pakatan Harapan itu segar ideanya. Pakatan Harapan tu macam ada isu bila Saifuddin Sution angkat. Okey, apa yang berlaku? Ambil tindakan. Buat laporan kepada disiplin parlimen. Macam itulah. Kita nak tengok action. Bukan kita nak dengar rakyat nak tengok kamu kena bully dalam TV. Rakyat tak mau tengok yang tu. Rakyat nak tengok kita tu berdepan dengan hujah yang lebih mantap dan bantai betul-betul. Sebab itu di Taiwan ke di mana-mana negara maju pun, kalau tak ini dia orang lawan sampai lawan betul-betul.
Tak boleh buat culture bagi saya lah. Bagi saya lah. Buat culture tak apa. Tak boleh. Ini penyangak ni. Depan-depan dalam parlimen ni. Muka-muka penyangak ni. Saya nak yakin. Ini yang saya katakan. Ini pandangan rakyat. Kata, macam mana anda tontonkan, berjuta orang tonton, ada orang membuli anda. Perempuan-perempuan dalam parlimen buat satu tindakan yang bagi mereka diam. Mesti ada tindakan. Fikirlah baik-baik. Ini tak ada. Yang speaker pun macam tu. Tak ada nampak yang ni. Kita kena pastikan benda ni. Tak boleh. Kalau biar macam ni memang rakyat dia jadi muak macam tu. Rakyat nak tengok pemimpin dia yang hebat. Yang satu tu memang dia orang senang aja masuk dapat kerjaan melalui ikut atap. Tak boleh. Okey. Dan yang terakhirnya depan tangga rumah. Okey. Satu lagi, pengundi Melayu, ya. Sebenarnya pengundi Melayu ni, tuan-tuan, ini pandangan daripada rakyat di Sdn Bhd. Kenapa? Yalah, maknanya ini harus dilakukan. Ya. Tim kalau nak keluar, tempat-tempat lain kita lihat keluar betul-betul kan, bertemu muka ke muka, ya. Bertemu rakyat ini dengan jujur lah. Bukan hanya masa pilihan raya je. Buat program-program rakyat. Setakat ini yang nampaknya tersiar di mana-mana dalam kita punya Facebook, apa nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim nampak buat kerja tu. Nampak turun betul-betul ke rumah orang sakit. Dan sayangnya tak expose. Mungkin ada wakil-wakil rakyat ni buat kerja tapi tak expose. Kita kena expose. Anda kena lihat bagaimana Abid Liu. Ustaz Abid Liu, walaupun dia bukan orang politik. Tapi impact daripada media sosial dia pergi hantar bantuan ke rumah Cina, rumah India, tak kira situ ada Tok Kong ke apa, dia hantar bantuan. Dan dia follow dengan dia punya Facebook, Twitter dia, dengan banyak sekali yang support. Anda bayangkan 10 kedai yang beliau buka sekarang ni, Liu Mat, apa nama itu. Cuba anda bayangkan supporters dia daripada pelbagai bangsa. Kenapa? Sebab orang yakin kepada dia. Kenapa kita tak buat macam ini? Wakil-wakil rakyat kita nak duduk apa lagi dah? Buat, turun ke jalan lah. Turun, pergi ke rumah-rumah pengundi anda tu. Minggu ini kawasan mana? Minggu ini kawasan mana? Gerakkan. Anda kalau buat macam ini memang PH akan lingkup. Terus terang saya cakap. Memang lingkup. Jumpa rakyat, buat program rakyat, bagi bantuan rakyat, cari. Apa salahnya? Gunakan media sosial. Tak mampu nak buat itu, kami bantu. Kita ada tim, kita ada NGO yang fokus kita di bidang media digital. Kita boleh bantu macam mana nak buat. Kenapa tak mau buat? Itu yang jadi hangat. Kenapa anda masih anda buat? Okay, minggu ini anda pergi rumah siapa? Ataupun pergi mana? Buat kerja tu. Cara ikhlas, jujur. Nak hantar bantuan. Setakat ini yang saya nampak, terus terang saya cakap. Yang nampak kerjanya betul-betulnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiap minggu ada aktiviti dia. Yang lain tu tak nampak, elak. Jadi macam mana nak menang PRU? Tak usah, jangan harap nak menang. Kalau ini yang netizen ni kadang-kadang dah macam YB. Punyalah support. Hari-hari saya, seorang sahabat saya, kadang-kadang saya tengok tak kurang daripada 20 posting. Ingat senang ke nak buat posting di Facebook, di media sosial ni? Ini memakan duit, memakan masa. Kalau mereka ini, udahlah tak ada apa-apa pun. Memang tak nak. Yang penting mereka nak hantarkan mesej kesedaran rakyat. Dan para YB kita ni kena turun setting betul-betul. Adalah juga saya tengok ada beberapa tempat YB yang lain. Ada Fahmi, nampak ada kerja-kerja dia. Bagi siapa? Tapi yang lain tu saya tak nampak. Tak nampak.
Bila kami ini yang duduk di media sosial, dia pada tak nampak, maknanya ada masalah. Tuan-tuan tolong Tuan-tuan tolong buat gerak kerja ini. Okey, ini pandangan daripada rakyat. Jadi tak usah buang masa lagi dah. Tolong hantar pergi jumpa rakyat, buat bertemu. Tak usah ramai-ramai. Sekarang ni pun kita tahu PKP ni. Tapi kita buat pertemuan dengan rakyat. Jelaskan direct langsung pada rakyat. Jangan hanya nak tunggu pilihan raya. Gerak dari sekarang. Gerak dari sekarang. Pergi. Apa salahnya pergi ke masjid, ke pergi surau. Tak semestinya bercakap politik di sana. Jumpa tu imam, jumpa mereka ni. Bicarakan. Sampaikan mesej yang baik daripada kita. Baru orang boleh percaya. Ini udahlah kena bantai. Dalam parlimen kena bantai. Lepas tu sekejap lagi keluar pula dalam surat khabar pun kena bantai. Lepas tu tak ada nak backup. Bungkuih lah macam tu. Tak apa nak backup kita kalau kita tak ada expose. Nak menang PRU mesti set up war room untuk buat kajian. Betul, atur langkah. Banyak cerita dia. Ini bukannya ini. Ini yang saya ambil yang simple saja. Yang boleh nampak. Yang tak payah nak terlalu ini. Buat kerja. Tiap minggu mesti ada gerak kerja di setempat. Anda bayangkan, anda dah jadi wakil rakyat ini. Dah majoriti di Malaysia ni. Cuba anda bayangkan. Kalau saya tak tahulah. Macam mana kita nak ni? PH akan kalah PN15 kalau lagi masih dalam mimpi. Yes, ini. Tak boleh. Kita tak boleh nak bayangkan. Kalau misalnya masih lagi selesa. Apa yang selesa pun tak faham. Udahlah. Kalau lepas tu tak mau buat kerja lagi. Tak mau. Ini saya tak faham kadang-kadang tu. Okey. Ini pandangan rakyat. Mohon ya. Ini katanya. Dia kata jangan lupakan pejuang-pejuang. Kata dia. Tak kira lah pejuang dari yang di dalam di APK. Dalam PKRK. Yang di dalam amanahkah. Jangan lupakan mereka ini. Mohon diambil perhatian nasib mereka. Jangan kita gunakan mereka tanpa ada penghargaan. Appreciation. Kena ada appreciate mereka. Susah sekali. Macam mana kita nak dapat sokongan yang mantap? Okey. Sudah berapa minit dah? Dah ada. Okey, insya-Allah kita boleh lakukan sesuatu dan kita teruskan insya-Allah. Masa PH merintah, yes, itulah realiti yang sudah berlalu dan kita kena baiki. Sekarang ni, anda boleh buat perubahan. Melalui netizen boleh buat perubahan. Sampaikan mesej ini langsung kepada pimpinan anda. Kita bungkuskan pengkhianat ini. Tetapi di waktu yang sama, kita kena buktikan bahawa kita lebih sayangkan rakyat. Kita lebih prihatin kepada rakyat. Kita lebih ambil peduli rakyat. Ini yang harus kita lakukan. Jangan hanya nak hentam pengkhianatnya. Kita nak kena tunjukkan. Kita lebih sayang kepada rakyat baru boleh. Tak rapat. Seperti itu. Ada faktor-faktor itu. Okey. Terima kasih semua atas waktunya. Anak dan sebagainya. Tuan-tuan ni silakan je lah. Banyak sangat pandangan ni pun tak kira lagi dah. Kita buat apa yang termampu dan insya-Allah Allah akan bersama dengan kita. Ingat satu yang cukup jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum melainkan ia merubah apa yang ada di dalam hatinya, dalam dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baru boleh nampak perubahan itu. Allah tak akan mengubah nasib kita ni kecuali kita yang ubah. Kita yang ubah, bukan orang lain. Okey, terima kasih. Teruskan program kita reformasi ini, teruskan. Reformasi tetap berjalan, lawan tetap lawan sampai menang, lawan sampai PN jatuh tumbang. Lawan sampai kita dapat kembali Putrajaya, insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.